Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 pada hari ini akan membentang mengenai pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Sebenarnya, pembinaan peradaban majmuk yang wujud di negara kita hari ini, Malaysia pada hari ini adalah gabungan daripada beberapa peradaban besar dunia yang terdiri daripada pribumi Melayu sendiri, Asia, Barat dan juga diluaskan oleh globalisasi. Dan disebabkan negara kita ni terdiri daripada pelbagai kaum dan juga etnik, maka pastilah terdapat kepelbagaian peradaban. Jadi oleh itu perlunya kepada pembinaan peradaban yang beridentitikan Malaysia, yang sebenarnya pembinaan peradaban ni telah diusahakan oleh pemimpin-pemimpin kita semenjak dahulu lagi. Okey, saya akan terangkan secara ringkas tentang sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Untuk sejarah di alam Melayu ni, kita terdapat 4 zaman, iaitu zaman prasejarah, zaman protosejarah, zaman pensejarahan, zaman sejarah moden. Dan semua sedia maklum bahawa semua zaman ini kita telah belajar dahulu. Okey, alam Melayu ni merupakan tamadun yang dimiliki oleh masyarakat yang berbudaya Melayu. Kebanyakan mereka berasal daripada penduduk Asia Tenggara. Mereka juga fasih berbahasa Melayu dan beragama Islam. Kemudian peradaban Asia. Seperti yang kita tahu, Asia ni dia berasal daripada 3 kawasan pesisir benua Asia, iaitu Asia Timur, Asia Selatan dan Timur Tengah. Kedatangan masyarakat Asia ni dia membawa pelbagai pegangan agama. Kedatangan China dengan India ni dia telah memenuhi keperluan ekonomi negara. Tetapi budaya agama mereka tetap amalkan. Peradaban Barat. Istilah budaya Barat juga berkenaan dengan negara-negara yang kuat dipengaruhi oleh penghijrahan dan pendudukan kaum Eropah dalam sejarah. Penyebaran agama Kristian masih tidak begitu ketara di tanah Melayu sewaktu pemerintahan British. Dia banyak dipengaruhi dalam bidang material. Lepas tu kemudian muncul pelbagai kemudahan seperti elektronik, telefon dan lain-lain. Akan tetapi semua kemudahan ini dinikmati oleh pegawai British dengan peniaga Cina. Untuk peradaban globalisasi pula, globalisasi merupakan era dunia tanpa sempadan. Telah berlaku banyak pemodenan dan perubahan dalam kehidupan manusia. Berlaku juga perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga adanya Telegram, WhatsApp dan lain-lain lagi. Peradaban ini telah membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek seperti politik, ekonomi dan lain-lain juga. Perkembangan peradaban global ini telah menjadi salah satu penyumbang kepada peradaban majmuk di Malaysia. Slide yang seterusnya ialah tentang peradaban beridentitikan Malaysia. Malaysia telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Ini merupakan asas kepada kemunculan peradaban bangsa-bangsa. Peradaban Melayu dia menjadi teras kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Datangnya pedagang India, China dan Timur Tengah di tanah Melayu telah membuka ruang interaksi peradaban yang lebih luas. Kemasukan penjajah barat juga telah menyebabkan berlakunya interaksi peradaban yang lebih rencam, iaitu lebih hebat. Peradaban mereka menjadi lebih kukuh apabila penjajah Inggeris telah membawa masuk pekerja asing daripada China dan juga India. Maka semua pengaruh peradaban luar ini telah membentuk peradaban majmuk di Malaysia. Negara bangsa berasal daripada 2 dimensi, iaitu negara dan bangsa. Yang keduanya, umumnya negara bangsa mempunyai 3 ciri, iaitu masyarakat hidup dalam keadaan aman dan perpaduan. Rakyat yang berpegang kepada ideologi yang sama, dan yang terakhir ialah semua rakyat yang mengikuti sistem pemerintahan dan undang-undang yang sama yang ditetapkan. Yang ketiga, pemimpin-pemimpin ramai yang menggunakan istilah bangsa Malaysia. Contohnya seperti Tun Dr. Mahathir
Ini adalah untuk meletakkan semua rakyat di bawah satu payung yang sama. Walaupun Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan etnik, istilah penggunaan bangsa Malaysia ini penting supaya dengan istilah ini akan mampu untuk melenyapkan identiti kaum seperti Melayu dan etnik lain. Pembentukan negara bangsa bermula apabila Malaysia diisytiharkan merdeka pada 31 Ogos 1957. Apa yang terhasil adalah lahirnya sebuah negara dan bukannya sebuah bangsa. Pada 16 September 1963, Malaysia ditubuhkan secara rasmi merangkumi Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan juga Sabah melalui Perjanjian Malaysia 1963. Perjanjian ini ditandatangani di London pada 9 Julai 1963. Pembentukan negara bangsa adalah untuk mewujudkan satu bangsa, satu negara. Keadaan ini bertitik tolak daripada satu nas membentuk bangsa dan melahirkan satu negara. Sebagai contoh, bangsa Jerman membentuk negara Jerman. Geopolitik negara mengalami perubahan disebabkan penghijrahan, perkembangan kapitalisme dan juga penjajahan, di mana dua negara bangsa telah dikenal pasti, iaitu negara bangsa tamu dan juga negara bangsa setela. Negara bangsa tamu mengamalkan hegemoni politik di mana anak watan diperakui dan juga diterima. Manakala negara bangsa setela, hegemoni politik diganti dengan kumpulan etnik yang menguasai ekonomi dan juga politik. Malah, kedudukan anak watan tidak diperakui dan juga tidak diterima. Negara ialah sebuah wilayah yang mempunyai penduduk, sempadan kawasan yang jelas dan juga pemerintah yang berwibawa. Antara ciri-ciri negara ialah yang pertama, wilayah, yang kedua ialah penduduk, yang ketiga ialah kedaulatan dan keempat ialah kerajaan. Bangsa berasal daripada perkataan Latin iaitu lahir, merujuk kepada tempat asal lahir individu. Bangsa ialah sekumpulan manusia yang mendiami sebuah wilayah dan mempunyai persamaan dari segi bahasa, adat rasam, kesenian dan juga pengalaman sejarah. Antara ciri bangsa ialah yang pertama, satu komuniti politik dalam wilayah tertentu. Yang kedua ialah satu kelompok manusia berdasarkan ciri fizikal. Yang ketiga ialah kaum, iaitu kumpulan etnik berdasarkan ciri budaya. Kewarganegaraan adalah satu bentuk kerakyatan yang sah di mana mengikat seseorang individu dengan negaranya. Kepelbagaian idea dalam bentuk bangsa di Malaysia terjadi sebelum dan selepas merdeka. Sebelum merdeka, adanya konsep Melayu Raya yang digagaskan Pergerakan Kiri Melayu, konsep negara Islam yang diperkenalkan kelompok Islam dan konsep masyarakat majmuk yang dipimpin oleh orang Melayu. Konsep yang terakhir saja yang diterima iaitu konsep Malay League Plural Society yang diterima oleh pihak British pada masa itu, dan dari Malay League Plural Society itu terhasillah CLC 1949, iaitu Communities License Committee 1949. Lepas mereka wujudnya keinginan nak melahirkan satu konsep kenegaraan yang kolektif ataupun identiti nasional yang sepunya. Dalam konteks Malaysia kita dapat lihat kepada kepelbagaian kaum yang terdapat seperti kaum Cina, India, Melayu, suku kaum yang pelbagai Sabah-Sarawak seperti Iban, Kadazan dan sebagainya. Dari segi kepelbagaian kaum tersebut kita dapat hidup bersama, beridentitikan bangsa masing-masing sambil kita menghormati satu sama lain dan akhirnya membawa kepada pembinaan negara bangsa. Pada Ogos 2020 yang lalu, tularnya satu gambar ni mengenai pemuda sosialis daripada parti DAP yang dia menampal pelekat bahasa Cina di satu tanda jalan di Sarawak, yang mana kita tengok tindakannya tu dianggap sebagai perbuatan yang tak peka dengan sentimen masyarakat majmuk di negara ni. Sepatutnya di dalam berpolitik sekalipun, perkara yang dapat membangkitkan sensitiviti kaum seperti perkara tersebut tu tidak harus dan tidak wajar untuk dilaksanakan, di mana kita pun sedia maklum bahawa Malaysia ni merupakan satu negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk. Mereka yang betul-betul menghargai perpaduan tu tidak akan mencetuskan perbalahan yang boleh melagakan kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.